Okay, Assalamualaikum. So, now kita akan masuk tajuk seterusnya dalam chapter 7 iaitu magnetism. Okay, so magnet dia terbahagi kepada dua. First adalah yang secara natural. Okay, ini secara natural. Dan lagi satu adalah man-made, buatan manusia. So, untuk natural, magnet exist naturally, okay, secara semula jadi in the form of lodestones. Okay, untuk man-made yang selalu kita duk tengok dalam makmal, okay, made of materials such as iron, steel, cobalt and nickel. So, kita ada dua jenis magnet. So, we have two type of magnet, natural and man-made. Okay, so next we move to properties of magnet. Okay, ciri-ciri untuk magnet. So, first adalah dia akan attract magnetic materials. Okay, dia akan menarik magnetic materials. Contohnya kita lebih kepada kita punya iron lah, logam. Okay, so next adalah magnet ni dia mesti ada pole, kutub. Okay, so kutub we have North Pole and South Pole. Okay, ni number 1 untuk attract magnetic material. Number 2 has poles. Number 3. Okay, number 3, freely suspended magnet shows north-south direction. Okay, and number 4, like poles akan repel, unlike poles akan attract. Maksudnya pole yang sama akan menarik, pole yang sama akan menolak. Unlike pole, pole yang berlainan akan menarik. Okay, so next we move to magnetic field. Magnetic field ni dalam bahasa Melayu kita panggil adalah medan magnet. Medan magnet ni adalah the area around the magnet with magnetic force is known as magnetic field. Maksudnya adalah ruangan yang kita boleh alami daya tarikan magnet. Tu adalah kita panggil medan magnet. Okay, so magnetic field dia mesti ada area around the magnet. Okay, di sekeliling magnet yang mengalami daya magnet lah. Maksudnya kalau kita letak besi di sini, so dia akan tertarik. Kalau di sini, okay, contoh saya letak sini B dan saya letak dekat sini A. So yang A akan lebih tertarik disebabkan A berada di dalam magnetic field. Maksudnya di dalam kawasan medan magnet. Okay, compare kepada B. Okay, next. Tadi magnetic field. Sekarang ni kita nak tengok adalah magnetic field lines. So, magnetic field lines, ni yang titik-titik ni kan. So, titik-titik ni kita panggil magnetic field lines. So, macam mana kita nak hasilkan magnetic field lines? So, we have to begin from the North Pole and end at the South Pole. Okay, so yang ni syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah never meet. Okay, tak akan berjumpa ataupun cross. Okay, number 3, closer to one another where magnetic field is stronger. Okay, so maksudnya kita kena buat, tengok kita kena start daripada north. North tu utara. So, bila kita lukis, kita kena start daripada utara, akan masuk ke selatan. Okay, so bila start daripada utara, kita punya anak panah pun akan daripada north kepada south lah. Okay, lepas tu kalau tengok never meet or cross, maksudnya dia tak akan berjumpa ataupun kita buat-buat macam ni, tiba-tiba nak bersilang macam ni. So yang ni salah lah. Kita tak boleh ada lines yang cross. Okay, yang ketiga, closer to one another where magnetic field is strong. Okay, contohnya lagi. Kalau saya letakkan, okay, magnetic field is strong, maksudnya
dekat sini kan kita boleh nampak kekuatan medan magnet di sini lagi kuat daripada medan magnet di sini. Okey, yang ni contohnya kita tukar warna side. Okey. So dekat sini kita letak A, dekat sini kita letak B. So kekuatan medan magnet yang kita nampak ni, okey, kat sini banyak kan? Banyak dia punya line. So lagi banyak lines maksudnya lagi kuat. A ni akan attract kepada magnet lagi kuat berbanding B. Okey, disebabkan line dia close. Close ni maksudnya line dia berdekatan. Okey, ingat lagi sekali kalau saya tunjuk contoh, kita buat magnet. So ini north, sini adalah north, yang ni adalah south. Okey, so kita nak draw dia punya lines. Okey, ingat dia mesti start daripada north. So north dia akan pergi kepada south. Okey, tapi bila keadaan macam ni, kita kena letakkan dia punya arrow. Arrow maksudnya daripada north pergi kepada south. Ni pun sama, daripada north pergi kepada south. Maksudnya kena ada arrow. Okey, yang kedua never meet or cross. So dia tak akan berjumpa ataupun dia bersilang. Okey, yang ketiga adalah closer to one another where magnetic field is stronger. Macam saya sebut tadi, dekat mana dia punya lines tu lagi banyak, so dekat situlah kekuatan medan magnet dia bertambah. Okey, so lagi sekali di sini kalau kita tengok, okey, ini adalah contoh magnetic field lines. Okey, magnetic field lines. Okey, kita ambil warna yang ceria sikit. Okey, so magnetic field lines. Kita tengok kat sini, dia bagi sini north, sini adalah south kan. Okey, so kena start daripada north. So kena tarik north pergi kepada south. Okey, buat anak panah. North pergi kepada south, anak panah. North pergi kepada south, anak panah. North pergi ke south, anak panah. North pergi ke south, anak panah. So bila kita nampak macam ni, okey, so dia akan attract lah one another. Okey, so next adalah kita nak tengok and north dengan north. Okey, so automatic lah di belakang ni south. Yang ni pun south. Okey, so ingat dia mesti keluar daripada north dan masuk kepada south. Okey, so dia north, dia akan masuk kepada south. Okey, dia akan ada anak panah macam ni. Ni pun sama. North, dia akan masuk dekat south. So anak panah keluar daripada north, nak masuk dekat south. Sama juga di sebelah sini. North pergi kepada south. Jangan lupa masukkan anak panah. North pergi kepada south. Okey. So kalau kita tengok sini. Okey. Disebabkan lukisan ni kita boleh nampak dekat sini ada ruangan. Kita panggil ruangan ni adalah X lah. Okey. So ruangan X ni menunjukkan dia tak boleh nak tertarik di antara satu sama lain. Sebab tu kalau kita pegang magnet yang sama pole, dia akan repel. Okay, disebabkan ada ni lah ni, tanda X di sini. So, sama juga dengan situation number 3. Okay, so kalau kamu buat, ingatlah. Okay, label north. Okay, so maksudnya dia kena keluar daripada north, dia akan masuk dekat south. Okay, so keluar daripada north, masuk dekat south. Sini pun sama. Keluar daripada north akan masuk dekat south. Okey. Di sebelah sini pun sama. So kalau kita tengok sini, maksudnya dia tak ada tarikan. Okey, sini kita panggil dia adalah X. Okey, X tu dia akan repel lah. Okey, so tadi kita dah menentukan jenis magnet. Lepas tu kita dah tengok magnetic field lines, magnetic field. Magnetic field tu adalah medan di sekeliling magnet. Lepas tu number 3 adalah magnetic field lines. Dan seterusnya adalah electromagnet. So what is mean by electromagnet? Electromagnet ni adalah temporary magnet. Maksudnya dia adalah magnet sementara. Dia adalah magnet sementara. Dia bukan magnet kekal. Okay. So, electromagnet, a type of magnet
has temporary magnet. Bila dia jadi magnet? Bila ada electric current. So, bila ada electric current, dia akan jadi temporary magnet. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, pada mulanya kalau kita ambil saja nail ni, okey, nail yang di sini, okey, kita letak macam ni. Okey, so pada biasa, logam biasa, dia adalah nail yang biasa. So dia tak akan jadi magnet. Tetapi bila kita sambungkan wire, so wire kita lilitkan di sekeliling nail. Okey, lepas tu kita bagi voltage. So bila voltage, so dia akan ada current. So current dia, current akan mengelilingi nail. So automatic nail ni akan jadi magnet. Maksudnya kamu boleh buat magnet sendiri. Kamu ambil nail, kamu ambil wire, lepas tu ada battery cell. So kamu lilitkan untuk kamu jadikan temporary magnet. Contohnya kita buang sel, battery cell. So bila kita buang battery cell, sekarang current dah tak ada pada wire. So bila current tak ada, nail ni akan jadi keadaan asal. Maksudnya dia akan kembali menjadi paku biasa yang tak akan jadi magnet. Nak jadi magnet kena ada current. Ingat elektromagnet maksudnya magnet sementara saja. Waktu bila dia jadi magnet? Bila ada current. Ada current yang melalui dia, so dia akan jadi magnet. Kalau tak ada current, kita switch off, dia tak akan jadi magnet. Dia akan jadi paku yang biasa. Okey, so untuk elektromagnet, kita ada 3 jenis. Yang pertama, kita ada straight wire. Straight wire ni macam ni. So yang ni kita panggil straight wire. Okey. Dan kita akan gunakan rule. Dalam magnetism, kita akan ada satu rule yang kita namakan sebagai right hand grip rule. Maksudnya kita kena guna tangan kanan. Ni adalah tangan kanan. Dua-dua ni adalah tangan kanan. Dan kita ada 3 keadaan. So keadaan pertama, keadaan kedua dan juga keadaan ketiga. Okey, untuk straight wire dan juga coil, ingat kita ada thumb, ibu jari kamu ni, thumb ni, dan kita ada di sini fingers. Kita ada fingers. Apa thumb tu akan menunjukkan apa? Thumb ni dia akan menunjukkan current, direction of current. Fingers dia akan menunjukkan arah magnetic field. Magnetic field. Cikgu dah just hilap dah tu. Magnetic field. Tapi kalau untuk solenoid, lagi sekali, tangan kanan kamu ni, yang ni adalah thumb. Yang ni adalah fingers. So fingers. Kalau untuk solenoid, thumb ni dia akan mewakili north, utara. Fingers pula akan mewakili current. So kita tengok contoh yang pertama. So ingat kalau straight wire dengan coil, thumb tu jadi current, fingers akan jadi magnetic field. So kalau kita tengok yang pertama, kita ada straight wire. So untuk straight wire, kamu tengok bila kita ada wire, lepas tu kita ada current. Nak tahu ada current ataupun tidak, dia akan bagi straight wire. Lepas tu dia akan bagi anak panah ke atas.
Okey, so kalau kita tengok macam ni, bila ada anak panah ke atas, okey, thumb kamu ni menunjukkan ke atas ni. Okey, so fingers kamu ke mana? Dia akan ke sini kan? Okey, so fingers kamu ke sini. Kalau kita buat bulatan macam ni. So, fingers kamu akan kita panggil nama dia adalah anti-clockwise. Dia punya direction adalah anti-clockwise. Kenapa anti-clockwise? Sebab kalau jam kan, jam dia akan start pada 12, 1, 2, 3. Yang ni adalah clockwise. Kita panggil clockwise. Kalau anti-clockwise maksudnya dia start daripada 12 macam ni. So yang ni kita panggil anti-clockwise. So sekarang ni direction of magnetic field dia adalah anti-clockwise. Okey. So sekarang ni kita boleh tengok pula. Okey, ni tengok straight wire. Okey. So, bila ada nampak wire dan juga nampak dia bagi anak panah. So, bila ada anak panah, maksudnya thumb kamu kena ke atas. Ingat tangan kanan, thumb kamu kena ke atas. Kamu tengok fingers kamu ke mana. Okay, fingers kamu ke sini. So, maksudnya, okay, ni cikgu lukis lagi sekali. Kita ada kertas. Dan kita ada wire. Okay, so wire ni kita bagi dia current. Okay, sama ada kita tunjukkan direction of current macam ni, ataupun dia boleh buat juga okey, so kalau macam ni tengok okey, first saya bagi situation yang pertama, lepas tu situation yang kedua. Okey, so bila kita ada current yang naik ke atas, so sekarang ni tunjuk kamu punya thumb naik ke atas. So kamu punya fingers, okey, kita lukis dulu. Cikgu, sebenarnya benda apa yang merah-merah tu? Merah-merah ni dia nak menunjukkan adanya magnetic field. Okay, so bila kita letakkan iron filling, so dia akan membentuk macam ni lah. Okay, so bulatan ni kan. Okay, sekarang bila thumb kita naik ke atas, so fingers kita akan jadi clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, semua kena buat. So, kita akan dapat fingers kita macam ni. Okay, bila current naik ke atas, so kita punya magnetic field kita adalah anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay. Tengok dia punya direction. Okay, sekarang ni pula, tadi situation dia dah bagi current, direction of current. Sekarang ni dia tak bagi pun direction of current. Dia cuma labelkan bateri sahaja. So, bila dia labelkan bateri, kamu kena faham yang panjang ni adalah positif, yang pendek ni adalah negatif. So, bila current akan flow daripada positif kepada negatif. So, sekarang ni, kamu punya thumb kamu ni akan terbalik. Thumb kamu akan duduk macam ni. Kan? Thumb kamu akan duduk macam ni. Akan terbalik. So, bila terbalik, kamu akan perasan dalam keadaan, okay, fingers kamu akan menunjukkan ke sini. Sorry. Dia akan ke sini. Maksudnya dia akan clockwise. Clockwise ni adalah arah jam. Maksudnya medan magnet dia secara arah jam. Kalau direction current naik ke atas, dia akan dapat anti-clockwise. Anti-clockwise tu maksudnya lawan arah jam. Kalau clockwise adalah ikut arah jam.
Okay, nanti cikgu akan bagi video juga. So, next adalah coil. Okay, coil. So, kamu tengok dekat sini, direction of current. Dia dah bagi kan? So, direction of current, kita ke sini, sini, sini. Okay. So, direction of current dia ke atas. So, nampak tak thumb dia ke atas? Bila thumb dia ke atas, fingers dia ke mana? Ke sini. So, bila fingers ke sini, maksudnya anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay. So, current kan, dia akan flow daripada sini sampai sini ke sini. Maksudnya, current sini ke bawah pula. So, bila ke bawah, maksudnya jari kamu, thumb kamu kena tunjuk ke bawah. So, bila thumb tunjuk ke bawah, fingers kamu pula ke sini. So, dia akan jadi clockwise. Okay, nanti cikgu akan bagi latihan dekat kamu supaya kamu lebih cepat faham. Okay, so next, elektromagnet. So, untuk elektromagnet, tengok kalau untuk elektromagnet, tadi saya ada bagi nota kat depan kan. Kalau untuk elektromagnet, untuk solenoid, tadi kita ada first kita ada straight wire, yang kedua kita ada coil. Okay, yang tu sama juga kita guna right hand grip rule. So right hand grip rule. So bila guna right hand grip rule, kita akan guna yang tadi thumb dia adalah current, dia punya magnetic field dia adalah dia punya fingers. Tetapi kalau untuk solenoid dia berbeza. Untuk solenoid, thumb dia adalah north dan dia punya fingers dia adalah dia punya current. Okey, so kalau kita nampak keadaan macam ni, kita namakan dia sebagai solenoid. Okey. So sekarang bila solenoid, kita nak first apa pun kita akan tengok current. So bila tengok current, fingers kamu ke mana? Fingers kamu akan naik ke atas. Bila fingers kamu naik ke atas macam ni, automatic thumb kamu di sini. Kan? Okay. Fingers kamu naik ke atas. Fingers. Okay. Umpamanya, dekat sini saya ada satu pensel. Okay. Boleh nampak kat sini. Okay. Kita buat ni. Kalau ni solenoid. Okay. Kalau solenoid, dia akan bagi dia punya direction of current dia macam ni. So, bila dalam keadaan macam ni, fingers kamu, okay, contohnya dekat sini ada satu pensel. So, kamu try genggam pensel tu dengan fingers kamu ke atas. Fingers kamu akan naik ke atas. Dan thumb kamu akan menunjukkan arah sini. Ini pensel kan? So, kamu akan genggam dan thumb kamu menunjuk ke arah sana. Sebab yang ni adalah direction of current. So, thumb kamu akan menunjuk di arah sini lah kan? So, bila thumb menunjuk di arah sini, yang ni akan jadi north. Yang ni akan jadi, automatic akan jadi south. So, yang ni adalah kamu punya current. Okay, untuk lebih fahamkan kamu, cikgu akan bagi satu video. Okay, tetapi yang tu untuk fizik. Tapi yang tu senang sikit lah nak faham. So, cikgu akan bagi link tu lah nanti kat kamu. Okay. So, yang tu cara untuk menentukan lah. Untuk straight wire, coil dan juga solenoid. Okay, next adalah application. Kenapa kita kena belajar magnet? Kita kena belajar elektromagnet. Sebab dia ada application. Okay, aplikasi dalam kehidupan kita. Okay, the needle of a compass uses a magnet to show the direction of poles. Okay, credit cards and debit cards have an electromagnetic strip that stores information. Okay, dan juga kita ada magnetic lock on the doors uses an electromagnet to lock the door automatically.
So dekat sini cikgu ada nak share dengan kamu video untuk elektromagnet untuk lebih faham. A current is introduced. This current starts flowing through the coiled wire, resulting in the creation of a magnetic field. This magnetic field magnetizes the iron metal, thus resulting in the creation of an electromagnet. An electromagnet is similar to a magnet. It has two poles. Like poles repel each other while opposites attract. It is also able to attract iron filings. The only difference is that the magnetism is not permanent. Once the current is removed, magnetism may stop working suddenly or after some time. An electric bell is a good example of the use of an electromagnet. Okay, so thank you. So cikgu akan bagi link untuk kamu belajar dengan lebih faham cara untuk menentukan menggunakan right hand grip rule.